Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ida. Dah makan belum? Belum. Belum ah. Yang belum tu diet, yang dah tu Alhamdulillah. Okay, so hari ni kita akan proceed untuk chapter 3, endocrine system. So now Medan nak tanya, kita sekarang berada di week yang keberapa? 6. Okay, week ke-6. So insyaAllah week ke-8 kita akan ada test 1. So test 1 dia akan cover chapter 1 until chapter 3. Okay, kita ada total 2 test. Chapter 1 sampai chapter 3, test 1. Chapter 4 sampai chapter 6, test 2. And final chapter 7 until chapter 9. So tak adalah burden sangat untuk you guys ingat teori-teori yang ada di dalam human system ni, okay? Soalan pun tak susah, senang, tapi kena bear in your mind if the question or if your test is going online, so supposedly soalan dia indirect question punya. Indirect maksudnya you kena berfikir sikit lah, dan tak adalah dia pusing-pusing sangat. Mungkin a bit you akan jadi macam dia susah nak convince you punya jawapan lah pada you lah. Okay. Tapi apa-apa pun nanti madam akan guide based on kita punya tutorial ataupun apa-apa saja aktiviti di dalam kelas. Alright, so hari ni kita akan proceed chapter 3. Madam dah share dah kan kita punya slide dekat juga dalam group. Ada kan? Ada. Ada madam. Dah buka ke tak buka? Dah buka. Okay, so endocrine system. Dah print. Dah print dah, bagus. Nanti tunjuk dekat media lah yang dah print tu. Okay, so hari ni kita akan tengok endocrine system chapter 3. Endocrine system ni yang ini kalau untuk student dari di bawah program laboratory makmal, okay, endocrine system ni sangat membantu untuk diorang mengenali lebih teknologi dalam device masing-masing. Okay, endocrine system berkenaan dengan hormon yang ada di dalam badan manusia. Okay, first kita akan study regarding anatomy and physiology. Kan, sekali lagi you akan nampak perkataan anatomi fisiologi sepanjang chapter 1 nanti chapter 9. You sangat-sangat akan dimuakkan dengan perkataan anatomi and fisiologi. Setiap chapter you kena kenal anatomi, you kena tahu fisiologi. Anatomi again, madam highlightkan sekali lagi, anatomi is shape and structure. Physiology is the study of the functional of those involved dalam kita punya chapter ataupun dalam kita punya sistem manusia. And then 3.2, control of hormone secretion. Dalam maksudnya hormone secretion, penghasilan hormon di dalam badan manusia. Objektif sepanjang chapter 3 yang you akan belajar end of this lesson, at least sekurang-kurangnya semua student yang ada depan madam ni, walaupun madam tak nampak, you boleh at least you boleh listkan major endocrine hormone yang ada dalam badan dan you boleh describe each organ location. Okay, you boleh tahu, you tahu nak listkan, and then you boleh bagi tahu juga dekat mana organ yang terlibat untuk certain hormon yang dihasilkan. And then you should know indicate important function of each hormone release in the body. So sepatutnya bila kita tanya okay hormon progesterone untuk apa, functionnya untuk apa, at least you dah dapat idea. Akhir lesson nanti, akhir chapter ni you tahu, oh progesterone untuk pembiakan perempuan dan lelaki, testosteron, lagi apa lagi, estrogen dan sebagainya. So nanti kita akan tengoklah. Alright, so now anatomy and physiology of endocrine system. Tak boleh nak buat apa-apa untuk hormon, sebab hormon ni ialah benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Compare dengan chapter 1 dan chapter 2, kita belajar tentang CNS, PNS, you belajar tentang cell sampai the organization level kan. Semua benda tu you boleh nampak
at least you boleh nampak dengan mata kasar. Okay, sebagai contoh chapter 1 organization level, you nampak kita punya sistem, you nampak organ kita, you tahu. Okay, untuk yang CNS, PNS di dalam chapter 2, you tahu spinal cord, you tahu kita punya brain. Okay, untuk hormon, kita tak nampak dengan mata kasar hormon tu bentuk dia macam mana. Okay, tapi kita boleh nampak organ yang terlibat untuk menghasilkan hormon tersebut. Okay, hormone. What is the hormone actually? Hormone are chemical messenger that are released to the blood and elicit target cell effect after period of few seconds to several days. So chemical messenger. Yang ini maksudnya hormon ni ialah maklumat ataupun info yang dihasilkan oleh badan. Okay, sebagai contoh, kalau perempuan, saya cakap perempuan kalau dia tengah period emosi tak stabil. So emosi tak stabil tu represent hormon yang dihasilkan oleh badan manusia tersebut. Okay, hormon target include most cell of the body. So targeted hormon ni dia include semua sel yang ada di dalam badan manusia. Regulate reproduction, growth and development, electrolyte, water and nutrient balance, cellular metabolism and energy balance, and mobilization of body defenses. Endocrine gland have no ducts and release hormone through diffusion. Okay, the diffuse ni semua orang tahu kan perkataan diffusion. Diffusion ni dia sikit dihasilkan. Endocrine gland include the pituitary. Okay, yang ini endocrine ni selalunya dihasilkan di kawasan-kawasan yang mengandungi kelenjar. Okay, gland tu ialah kelenjar. Include the pituitary gland, thyroid, parathyroid, adrenal and pineal gland. Several organs such as pancreas, gonad. Gonad ni semua orang akan tertarik nanti. Gonad ialah organ berkaitan dengan reproductive system, and placenta contain the endocrine tissue. So autocrines are local chemical messenger that act on the same cell that secrete them, while paracrines are local chemical messenger that act on neighboring cell. So you kena ingat beza dalam kita punya hormon, dalam kita punya endocrine, dia terbahagi kepada autocrine dan juga paracrine. Autocrine ialah local chemical messenger, local, yang berada di sekeliling dekat kita punya sel yang act dekat sel yang sama juga. Tapi kalau untuk paracrine, dia local messenger, dia still local messenger tapi act on neighboring. Dia tidak bertindak di dalam sel yang sama tetapi sel yang berhampiran ataupun yang berjiran dengan dia rather than cell releasing them. Okay. Hormone are long distance chemical signal. Hormone ni long distance chemical signal that are secreted by cell to the extracellular fluid. Yang ini kalau you perasan, hormone long distance chemical signal ni kalau you tengok balik kita punya chapter tu, Madam ada explain tentang action potential, resting potential, how the sodium and potassium keluar masuk dalam you punya gate, sodium gate semua tu, extracellular fluid kan. Okay. Yang itu juga represent, dia membawa charge positif negatif. Positif negatif itu ialah info. So kandungan positif negatif, kandungan ion yang ada dalam badan juga mempengaruhi penghasilan hormon. Okay, hormon typically produce changes in membrane permeability or potential. Kalau kita tengok graf yang sebelum ni you belajar polarization, repolarization dengan hyperpolarization. Okay, you perasan dia punya fisiologi ataupun anatomi sel sendiri dia bersifat permeability. Okay, boleh penetrate molekul tu hanya certain sahaja kan. Dia sangat memilih yang molekul paling kecil je yang boleh melalui. So hormon ni dia yang memproducekan. Dia yang menyebabkan berlakunya permeability terhadap sel tersebut. Okay. So simulate synthesis of protein, regulatory molecule, deactivate enzyme, induce secretory activity or stimulate mitosis. Mitosis kalau semua orang pernah dengar ialah bagaimana sel itu bagaimana satu sel membentuk sel-sel yang lain. Itu ialah proses mitosis, pembentukan sel yang lain. So water soluble hormone, okay, kita juga ada juga di dalam badan manusia terdiri daripada water soluble hormone. Water soluble ni you boleh buat analogi dia sama macam you makan soluble Panadol.
akan rendam dalam air and then dia akan terhakis ataupun terlarut. Okay, all amino acid based hormone except thyroid hormone exert their effect to an intracellular second messenger that it activate when hormone binds to a membrane receptor. So ada certain hormon yang water soluble. Bila dia ada je kandungan air, hormon tu dia akan disappear. Ada setengah hormon macam tu. Ada setengah hormon dia bersifat macam tadilah, dia long distance chemical. Okay, dan ada juga yang lipid soluble. Lipid ni maksudnya dia boleh diserap ataupun dia boleh dilarut di dalam lemak lipid. Okay, steroid, okay, and thyroid hormone. So target cell, they must have specific membrane or intercellular receptor to which hormone can bind. Maksudnya dekat sini, hormon dia hanya dihasilkan di tempat yang tertentu sahaja. Okay, you tak boleh cakap okay hormon thyroid, kita boleh hasilkan dia di dekat organ seperti pankreas ke apa, tidak. Thyroid, semua orang tahu thyroid berada di area you punya trachea, dekat trachea, around the pathway of trachea to your esophagus itu kita ada kelenjar thyroid. So dia hanya boleh bind dekat kawasan tu sahaja. Okay, dekat bila pergi kawasan lain dia tak boleh bind sebab dia tidak ada sifat chemical yang sama yang boleh menyebabkan hormon itu terhasil. So target cell response depend on 3 factor. Jadi target cell response, you kena ingat target cell ni tadi dia mesti ada 3 faktor yang kita kena mengambil, kita kena consider. The first one is blood level of the hormone. Okay, blood level of the hormone, relative number of target cell receptor and affinity of the receptor for the hormone. So most hormone synthesis and release is regulated through negative feedback mechanism. Negative feedback kita dah belajar chapter 1, kita ada positive feedback, and second one kita ada negative feedback. Okay. Next you akan nampak major endocrine gland. So yang ini ialah boleh yang sangat familiar dengan badan manusia. Major lah, benda yang paling banyak lah yang ada dekat kita punya human system. Okay, yang pertama agak-agaknya hormon apa? So kita ada kelenjar apa, sorry. Kita ada pineal gland ni dekat you punya, somewhere around you punya ni kat mana? Agak-agaknya ni dekat ni gambar apa ni? Nombor 1 dengan nombor 2 ni. Brain. So pineal gland and pituitary gland basically ada dekat brain you, dekat control center manusia. Right? Okay, yang ketiga thyroid, macam dia cakap tadi, thyroid gland dia berada somewhere in the pathway di antara you punya trachea dengan esophagus. Ni kawasan dia. So kita ada adrenal gland and pancreas gland. So yang ini dekat around you punya stomach. Okay. Then we have ovary dan juga testis. Yang ini untuk gonad lah. Okay, gonad. Reproductive system. So yang ini major gland yang ada pada lelaki dan perempuan. Dia, kalau you perasan gambar, sebelah kiri ialah lelaki, sebelah perempuan, sebelah kanan ialah perempuan. So yang membezakan gland di antara lelaki dan perempuan hanya di bahagian gonad. Alright, perempuan dia ada ovary, lelaki dia ada testis. Kita tak boleh, kalau manusia tu dia ada dua-dua gland tu, yang tu khunsa lah. So kita kena buat determination of dia punya DNA, kecenderungan patient tu ke mana, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kena pilih salah satu. Alright, so general function. General function gland yang ada maintain, dia ialah untuk maintain homeostatic environment by using hormone. Gland dia produce hormone. Semua orang kena ingat, gland, semua kelenjar yang ada dekat manusia, semua tugas dia yang paling general ialah untuk menghasilkan hormon. Okay, selain daripada tu endocrine system kita juga ni untuk circulate through blood vessel, regulate. Dia juga membantu untuk regulate mood, pembesaran kita, perkembangan kita, okay, tissue function dan juga metabolism. Okay, semua 4, 1, 2, 3, 4 kena ingat. Ini general function. Maksudnya kalau you pergi mana-mana sekalipun, you pergi klinik ke pergi hospital ke, at least you ada 4 idea ni, you boleh berbual dengan doktor berkenaan dengan endocrine system you lah. Okay, bukanlah berbual saja je. Let's say you ada masalah kesihatan and then masalah kesihatan you berkait rapat dengan you punya gland.
Okay, tiba-tiba cakap saya tak boleh makan, saya tak boleh telan sebab sampai dekat I punya leher ni membengkak. So doktor cakap oh mungkin you punya thyroid gland you something wrong. So dia akan buat sedikit testing untuk you punya hormon. So dekat situ you boleh tahu lah adakah saya punya gland ni tak boleh produce hormon. Bila doktor trigger you perkataan gland ataupun any part of the gland, you dah boleh tahu dah. General function tu dah boleh automatic keluar dekat ingatan you. Okay. Selalunya kan orang yang ada masalah hormon, okay, macam Mary cakap tadi lah, especially yang perempuan during dia punya period pain, so dia akan ada masalah untuk emosi. Okay, itu mood dia. Okay, basically tak semua perempuan macam tu, ada yang okay je, sama je. Jadi maksudnya sekarang hormon ni, endocrine system ni sangat-sangat mempengaruhi you punya mood ataupun you punya emosi. Nak dalam zaman COVID ni you tengok kan sekarang kita tengah buat apa tu? Kempen kibarkan bendera putih kan, white flag. Untuk apa nak white flag tu? Bantuan makanan kan? Bantuan kemanusiaan lah, boleh dia cakap bantuan kemanusiaan. Okay, mostly kalau you tengok statistik dekat Malaysia pada tahun ni 2021 bermulanya pandemik, pada bulan Jun ni dah berapa kematian yang melibatkan kes bunuh diri. Okay, yang ni boleh dicakap disebabkan tekanan, pressure, anxiety, disorder, semua itu melibatkan brain. Okay, semua tekanan ni memang impactnya daripada fizikal tekanan yang mempengaruhi, yang mendorong seseorang itu menjalankan melakukan aktiviti yang di luar sedar tu, unconscious tu. Okay, itu ialah disebabkan juga faktor hormonnya. Faktor hormonnya yang tidak berada dalam keadaan stable. Okay, faktor hormon ni tadi, yang inilah general function dia ni. Okay, dia tak boleh nak regulate good mood sebab dia berada di dalam keadaan anxiety. Okay, so ada juga setengah orang cakap, madam kita ada certain patient dekat hospital, dia kata dia makan steroid. So after dia makan steroid, badan dia membesar dengan jayanya. Okay, yang itu pun disebabkan faktor hormon. Ada certain steroid yang kita ambil, dia tidak sesuai dengan targeted cell tu. Okay, bila kan kita ada cakap targeted cell tadi, bila dia tidak sesuai dengan targeted cell, okay, dia juga akan producekan hormon yang lain yang membantu kita menaikkan nafsu ataupun selera makan. Okay, dia saling berkait. So sebab tu sebelum you ambil any steroid dekat mana-mana farmasi, you kena consult dengan doktor ataupun farmasi tu sendirilah. Right, okay. This is hypothalamus. Hypothalamus somewhere around your brain, berada dekat mana? Hypothalamus ni dekat you punya kawasan cerebrum, midbrain atau brainstem, ataupun dekat mana? You punya hypothalamus. Tak ingat ke? Halo? Madam ada suruh lukis gambar fisiologi anatomi kan? Dekat midbrain. Dekat midbrain ada thalamus dan hypothalamus. So semua kena ingat you punya anatomi tu penting. Okay, hypothalamus is a part of brain located superior anterior of the brainstem. Okay, and inferior of the thalamus. It serve many different function of nervous system. Okay, hypothalamus ni penting sebab dia provide different function of nervous system and also responsible for direct control of endocrine system. Jadi kalau you punya endocrine system atau hormone system you problem, dia sangat-sangatlah berkait rapat dekat you punya brainstem. Okay, dekat hypothalamus you. So doktor dia akan diagnose macam ni lah. Dia akan diagnose daripada apa yang keluar. Okay, apa dia punya simptom. Okay, katalah you kata simptom you tadi mood tak okay, apa benda you terbantut, you jadi mutation kan. Terbantut, mutant,
So apa yang akan effect benda-benda tu? So doktor akan study in term of you punya physiology and anatomy cell you. Okay, dekat bahagian mana gland? Sebab selalunya kalau berkaitan dengan bantut, dia akan check kepada you punya hormon. Bila dia kaitan dengan hormon, dia dekat situ dia dah trigger dah doktor untuk pergi fokus terus kepada you punya endocrine system. So endocrine system you tak boleh simply okay kita masuklah tangan dekat somewhere, you nak ambil blood pressure, you nak ambil kandungan oksigen, tidak. Okay, endocrine system dia attack terus dekat you punya brain. Bila melibatkan brain, apa diagnosis yang kita boleh buat? Apa teknologi yang kita boleh buat? Okay, diagnosis untuk melihat keadaan the anatomy of your endocrine system, dia attack dekat you punya brainstem tadi. Jadi kena buatlah CT scan ke apa yang berkaitan. Tapi dia bukan, itu hanya melihat kepada structure sahaja secara fizikal. Okay, untuk lebih detail dia akan ambil you punya hormon atau liquid di dalam badan untuk di-analyze. So basically mesin-mesin yang terlibat untuk endocrine system ni ialah mesin-mesin yang berada di laboratory. Okay, seperti kita ada chemistry analyzer, kita ada apa lagi, ISE analyzer dan sebagainya. Okay, the hypothalamus contains special cell called secretory cell, neuron that secrete hormone. So dekat hypothalamus ni ada pelbagai neuron yang boleh menghasilkan hormon. So apa dia hormon yang tersebut? Kita ada thyrotropin releasing hormone TRH, kita ada growth hormone releasing hormone GHRH, we have growth hormone inhibiting hormone GHIH. Okay, kita ada gonadotropin releasing hormone GnRH, kita ada corticotropin releasing hormone CRH, oxytocin dan antidiuretic hormone ADH. Antidiuretic hormone ADH ni you tengok dah, you dah jumpa dah dekat chapter tu masa you belajar action dengan resting potential. Okay, kita nak menghasilkan penggerakan ion-ion itu juga memerlukan tenaga. Jadi ADH ni one of you kita punya energy booster lah, energy hormone ADH. Alright, yang ini kena ingat every single word yang ada TRH, GHRH, GHIRH. Maybe nanti soalan test 1 mungkin madam saja je lah nak try. Okay, describe the acronym of the following. 1, TRH. Apa yang you faham dengan TRH? So you kena tahulah TRH is thyrotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone. Mungkin madam akan tanya TRH, GHRH instead of madam tanya what is the thyrotropin ke, growth hormone ke. Okay, so hypothalamus secara spesifik, okay, dia control body temperature. Dia mengawal suhu badan kita, body temperature. Dia kita punya lapar, hypothalamus yang digest benda tu. Terus kita punya dahaga, fatting, angles, okay, circadian cycle. Okay, circadian cycle are physical, mental, behavioral changes. Okay, sekarang ni Malaysia memang sangat-sangatlah crucial di bahagian mental illness ni. Alright, kalau ada yang antara student dekat madam ni yang ada masalah mental ni, bukan nak cakap you gila ke apa tau. Mental mungkin disebabkan oleh tekanan, pressure, stress pun lebih menyebabkan mental. So tolong dapatkan hikmat yang pakar lah. Jangan simpan sorang-sorang apa yang you rasa. Okay, behavior, sikap kita, sifat kita, changes pun semuanya dikontrol oleh hypothalamus. Kalau ni contoh lah madam buat lawak. Nak buat lawak pun kena bagi tahu buat lawak. Contoh you nampak change of behavior of your friends. You kata okay, intern ni hari tu dia okay je. Okay, bila masuk minggu ni kita jumpa dia, dia senyum tak, berkelip tak, bercakap tak. So you mungkin bercakap something wrong dengan dia punya hypothalamus lah. Okay, nampak tak how you use the acronym or the scientific term into your life, into your real life. So you kena juga menggunakan term-term ni supaya you lebih biasa dan lebih faham. Okay, secrete hormone to tell other gland to create the hormone. Circadian is any biological process that display 24 hours body oscillation. These 24 hour rhythm are driven by a circadian clock. Okay, yang ini 24 hours yang berjalan dekat badan you, bukan berjalan merata yang dekat kaki tak. Yang memang dia generate 24 hours. Okay, yang tu kita panggil circadian. Ni pineal gland.
Small pinna cone shaped mass of gland tissue found just posterior of the thalamus of the brain. Posterior, ingat kita ada belajar tentang plane kan, sagittal plane, transversal. Posterior ialah di bahagian belakang bahagian belakang hypothalamus tu. Bahagian belakang. Sorry? Ada orang nak masuk. Siapa? Siapa ni? Alia. Ayuh. Dia tak nampak pun dia punya ni. Sekejap tadi dia chat saya. Ada ke tak? Dia kata madam tak accept. Madam tak ada dapat any request. Okay, tengok sini. Tak ada pun orang request ke madam. Cuba dia request sekali lagi. Okay, boleh madam start? Bukan start lah, kita continue. Okay, Alia nanti boleh catch up balik dengan member ataupun boleh self study, mana tak faham boleh PM madam. Atau nak tanya dalam group pun okay. Group tu krik-krik je, tak ada orang berminat nak berbual ke dalam group tu? Malu? Sorry madam. Okay, so this is a pineal gland. Pineal gland, okay, sama dekat you punya cerebrum. Berhampiran dengan you punya brainstem. Alright, so pineal gland produce hormone melatonin. Melatonin ni that helps to regulate the human sleep wake cycle known as a circadian rhythm. Melatonin ni penting, okay. Kalau pineal gland, hormon yang terlibat ialah melatonin. Dia membantu you untuk tidur dan bangun. Hormon ni yang control you boleh tidur atau you boleh bangun. Okay, kalau yang berkenaan dengan insomnia, masalah lambat tidur, tak boleh tidur. Okay, yang itu ialah hormon melatonin. Activity of the pineal gland is inhibited by stimulation from the photoreceptor of the retina. Okay, aktiviti pineal gland ni dia diinhibit oleh rangsangan yang didapati daripada kita punya photoreceptor. Cahaya yang didapati, yang didetect oleh mata. Okay, this light sensitivity cause melatonin can be produced only in low light or darkness. Alright, sebab tu ada setengah orang dia tak boleh tidur dalam keadaan terlalu gelap. Dan ada setengah orang dia tak boleh tidur dalam keadaan yang terlalu terang ataupun bercahaya. Okay, dia depends on kita punya kebolehan photoreceptor on kita punya body. Setiap orang antibody-nya berbeza, pelbagaian fungsi body pun berbeza. Okay, yang ini bergantung kepada individu. Increase melatonin production cause human to feel drowsy. Kalau you punya melatonin production you terlalu tinggi, dia akan menyebabkan you rasa pening. Okay, rasa pening bila malam sampai malam tu rasa macam kepala berpusing lah apalah. Okay, itu maksudnya melatonin production you terlalu tinggi di waktu malam. You punya pineal gland you aktif. Alright, so classification of pineal body is issue that occurs to everyone, but increase in individu that eat a poor diet. So maksudnya keboleh rangsangan hormon bagi setiap individu itu bergantung kepada how healthy of your diet. Okay, adakah you mengambil diet yang seimbang ataupun pemakanan yang seimbang? Kalau you ambil pemakanan yang seimbang, diet yang seimbang, benda-benda macam ni hanya akan terjadi 1 dalam sejuta. Tapi kalau you memang tak jaga makan, okay, dia mungkin dalam population 100 tu
hampir separuh tu mengalami masalah yang sama. Okay, the problem is that overexposure to fluoride and phosphorus destabilize of your body mineral balance. Kandungan mineral dalam badan you yang tak normal. Okay, sebab tu you punya pineal gland tu dia akan classify quickly. Nearly half of American experience pineal classification by the age of 18. Okay, semuda 18 tahun mereka dah menghadapi masalah hormon yang berkaitan dengan dia punya pineal gland. Okay, the best answer to eliminate, okay, cara paling best. Tapi semua orang susah nak buat untuk mengurangkan kita punya gangguan kepada pineal gland ialah dengan to eliminate junk food and limit your fluoride exposure. Semua orang suka makan junk food kan? So you kena start to eliminate junk food. Mungkin you tak nampak now but long term, mungkin masa you dah tua macam Madam baru you rasa. Okay, you need to get enough raw healthy food. Okay, raw food ni benda-benda yang origin, yang tidak diproses. Okay, itu maksudnya raw. You makan carrot, you makan any sayur. Even though sausage dengan daging burger pun itu dipanggil, itu bukan raw material. Itu bukan kita punya raw makanan-makanan yang raw lah. Yang semula jadi, yang real food. Especially real food lah you kena makan. Okay, kalau untuk menjaga kesihatan untuk you punya pineal gland, you kena makan makanan yang mengandungi chlorella, iodine, oregano oil, apple cider vinegar, beets, right? So itu ialah antara best suggestion for your healthy of your pineal gland. Okay, next we proceed to pituitary gland. Pituitary gland ni also known as the hypophysis. It is small pea-sized lump of tissue. Dia adalah satu bentuk ketumbuhan yang sangat kecil. Dia ketumbuhan ni bukan ketumbuhan yang tidak baik. Okay, ketumbuhan yang baiklah sebab dia melibatkan you punya hypophysis. Small pea size, sekecil pea. Okay, dia yang connectkan inferior portion of the hypothalamus of the brain. Kalau tadi thalamus dia melibatkan kita punya posterior kan, yang ni inferior pula. Many blood vessel around the pituitary gland to carry the hormone it released throughout the body. So situated in a small depression in the sphenoid bone called the sella turcica. The pituitary gland is actually made of two completely separate structure. Alright, pituitary gland ni dia divided into two structure, posterior and anterior. Posterior belakang, anterior di bahagian depan. Okay. Ini gambar mana? Alright. So this one is your pituitary gland. Nampak dia macam ada lump dekat sini, ketumbuhan kecil kan? Okay, ketumbuhan kecil ni juga dipanggil sebagai tisu lah, gland lah, kelenjar. Alright. Ni spinal cord you. Okay, ni dekat you punya brainstem tadi yang ada hypothalamus, thalamus tu. Right, pituitary gland you somewhere dekat sini, cerebellum. Sini yang besar ni ialah cerebellum. Yang kecil ni ialah cerebellum. Alright. Nah ni, inilah you punya kecil sangat. Kecil gila you punya gland, pituitary. Tetapi dia sangat mempengaruhi behavior of manusia. Okay. Posterior pituitary. The posterior pituitary gland is actually not glandular tissue at all but nervous tissue instead. Okay, dia ialah nervous tissue. Dia mengandungi banyak sangat nerve sebab macam kita tengok tadi explanation dia dikenali sebagai hypophysis sebab apa? Dia mengandungi banyak sangat nervous nerve dekat situ. Dia yang mengandungi banyak sangat blood vessel yang membawa, yang carry hormone throughout your body. Okay, the posterior pituitary is a small extension of hypothalamus through which the axon of some of the neurosecretory cells of the hypothalamus extend. Okay, kalau you nampak dekat sini dia cakap axon of some of neurosecretory. Jadi semua benda yang Madam cerita daripada chapter 1 sampai chapter 3 ni sekarang, info yang dibawa itu ialah melalui kita dah belajar chapter 1, chapter 2 yang kita belajar tentang neuron yang ada axon, ada dendrite, ada myelin sheath kan, ada nucleus cell, ada body cell dan sebagainya. Okey, yang itu ialah abang ninja van yang tolong hantar you punya parcel. Parcel tu ialah impulse. Okay, parcel tu juga terdiri daripada hormon. Okay,
Kalau kita buat analogi, you beli barang, tak semua barang yang kita beli itu ialah barang elektrik. Ada juga stationery, ada juga makanan. So sama macam kita punya badan manusia ni. Okay, impuls yang diberikan, yang digunakan, yang menggunakan hikmat neuron terdiri daripada sama ada hormon ataupun apa-apa sahaja ion ataupun impuls, right, yang digunakan untuk memberi stimuli kepada brain untuk digest, untuk proses apa dia feedback yang kita akan buat. So the neurosecretory cell create two hormone in hypothalamus that store and release by the posterior pituitary. Okay, ada dua hormon yang terlibat di neurosecretory. Yang pertama oxytocin. Okay, oxytocin trigger uterine contraction during childbirth and release of milk during breastfeeding. Okay, oxytocin hormon hanya akan terhasil bagi ibu-ibu yang mengandung, bukan bapa-bapa mengandung ya. Oxytocin akan wujud kalau you ialah pregnant lady yang nak melahirkan anak. So during your childbirth you ada contraction. Every 5 minutes you ada contraction. Contraction tu maksudnya you dah ada sign yang baby nak keluar. Baby akan mengeras, lepas tu dia relax, keras, relax. Waktu tu ibu ni dia akan rasa sangat-sangat sakit, pain. Okey, apa yang menyebabkan dia pain tu? Satu disebabkan oleh baby tadi mengeras. Okey, yang kedua ialah hormon tu yang trigger. Hormon tu yang trigger. Hormon apa dia? Oxytocin dia. Hormon oxytocin dia dah mula bereaction, menyebabkan ibu tu dia ada rasa pain. Kalau dia tak ada oxytocin, ibu tu pun tak tahu bila dia nak lahirkan baby sebab there is no stimulation. Okay, and then sewaktu nak menghasilkan susu juga, okay, oxytocin juga diperlukan bagi ibu-ibu yang menghasilkan susu, yang menyusukan anaknya. Right, antidiuretic hormone ADH ni prevent water loss in the body by increasing the reuptake of the water in the kidney, reducing blood flow to sweat gland. Okay, ni ADH ni digunakan sewaktu bila badan kita, dalam badan manusia semua ada air. Okay, tetapi untuk mengelakkan kekurangan air dalam badan, itu ialah fungsi yang diambil alih oleh ADH. Kalau kita kurang air dalam badan, ADH akan trigger dekat you punya kidney, buah pinggang fungsi dia untuk filtrate kan, untuk membuang segala air yang berlebihan dan juga waste. So dekat buah pinggang, kalau ADH ataupun kalau you punya body system dia detect badan you kekurangan air, ADH secara tidak langsung dia akan trigger dekat kidney untuk tak perlulah nak buang air yang banyak, dia akan simpan sedikit bagi keperluan minimum badan. Okay, so itu untuk posterior. Kalau posterior dia ada dua je hormon yang dihasilkan. Posterior kat belakang dia hasilkan dua je, oxytocin dengan ADH. Kalau dekat luar, dekat depan anterior, dia ada thyroid stimulating hormone, TSH, SCTH, FSH, LH, HGH, PRL. Apa benda ni madam? Okay, this one, yang ni you kena baca sendiri. Okay, baca sendiri maksudnya you kena baca lah slide ni, thyroid stimulating hormone, TSH. Fungsi dia untuk apa? Okay, yang ini keenam hormon ni kena ingat untuk anterior pituitary. Okay, tolong ingat. Tengok hypothalamus, dia kecil je, bahagian yang paling kecil dekat brain, tapi you tengoklah apa dia punya efek dekat sistem badan you. Dia ada FSH, LH. FSH, LH ni ialah gonad punya lah, ovari testis. Yang ni nanti kalau you pergi kepada rawatan kesuburan, dia nak tengok level kesuburan lelaki dan perempuan, dia akan tengok hormon ni FSH dengan LH, dia berada dekat kawasan yang mana, adakah dia berada di level yang okey menunjukkan perempuan dan lelaki subur ataupun dia terlalu kurang atau terlalu tinggi. Okay, and then hypothalamus juga di bahagian anterior pituitary, anterior yang depan ni, pituitary system ni dekat belakang ni ada dua je tadi, oxytocin dengan ADH. Yang dekat depan ni ada 6, FSH, LH, GH, prolactin. Okay, prolactin ni mammary gland. Mammary gland ni ialah susu ibu. Macam mana you nak tahu PRL untuk mammary gland? Tu medium tak pasti macam mana you nak ingat, tapi tolong ingatlah PRL. Mammary gland, mama. Ingat mama menyusukan kita. So mammary gland lah untuk susu.
Okay, then kita ada adrenocorticotropic hormone ACTH. Okay, ini untuk adrenal cortex, and then we have a thyroid gland, oxytocin, oxytocin dan sebagainya. Semua ni kena ingat. So next kita pergi kepada thyroid gland. Thyroid gland ni dia bentuk dia seperti butterfly ni. Kalau setengah orang dia cakap, madam ni macam lelaki punya halkom je. Lebih kurang nampak macam halkom. Tapi halkom tu dekat Adam Apple tu hanya di lelaki je ada. But thyroid gland ni dia ada dekat semua gender. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Okay. The thyroid gland ni dia produce 3 hormon. Okay, thyroid dia hanya produce 3 jenis hormon, iaitu calcitonin. Function dia untuk release when calcium ion level in the blood rise above certain set point. Okay, calcitonin dia control. Dia ni sebagai check and balance kandungan ion kalsium yang ada dalam badan. You tak boleh control juga. Benda ni you tak tahu sebab yang ini ialah interaction di dalam badan. Okay, yang ini melibatkan dalam badan yang kita sendiri tak tahu. Unconscious. Kalau you ingat dalam CNS, PNS, okay, yang ini antara endocrine system dia. Function to reduce the concentration of calcium ion in the blood by aiding absorption of calcium into the matrix of bone. So, you nampak dia mention sini calcium ion. You pernah nampak calcium ion sebelum ni? Media tunjukkan. Pernah. Dekat dalam action potential, resting potential. Okay, calcium ion, sodium ion, potassium ion ini ialah semua ion-ion yang paling banyak ada dalam badan manusia. Alright, hormon yang kedua yang dihasilkan oleh thyroid ialah triiodothyronine, T3, to regulate the body metabolic rate, and then trioxin, T4. Increase the level of T3 and T4 lead to increased cellular activity and energy usage of the body. Okay, selalunya orang yang ada thyroid ni, kalau you pernah, media tak tahulah dekat dalam kelas ni ada tak yang pernah ada connection dengan patient yang ada thyroid, ataupun mungkin you sendiri ada thyroid. Okay, ada certain people dia kurang selera makan, ada certain people nafsu makan dia bertambah-tambah. Okay, kadang-kadang orang yang kena thyroid ni you boleh tengok badan dia jadi ekstrim ni, dia akan tiba-tiba jadi kurus. Okay, so sebab apa? Dia regulate the body to regulate the body metabolic rate. Kadang-kadang disebabkan thyroid ni ada sebabkan mereka kata boleh jadi terlalu kurus atau boleh jadi badan dia jadi besar. Sebabnya dia ada masalah thyroid yang mengurangkan atau terlalu mengefisienkan dia punya metabolik. Okay, semua orang ada metabolism. Kadar metabolism ialah yang mempengaruhi berat badan seseorang kan, fizikal seseorang. So kalau metabolism you normal, should be you punya berat badan pun ideal lah. Disebabkan faktor metabolik badan. Tapi disebabkan problem thyroid ni tadi, metabolik ni boleh jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ni dia kawasan dia. Berbentuk seperti butterfly. This is a thyroid gland. Okay, ni bahagian belakang. Bahagian belakang back view ni maksudnya kalau kita tengok dari benda ni melekap. Yang dekat sini yang melekap dekat you punya trachea tu, kat tulang ni. Okay, next kita ada parathyroid gland. Ni para lah. Okay, the small mass of glandular tissue found. Okay, yang parathyroid gland ni dia masih lagi dekat dalam thyroid lah. Cuma dia ialah para sikit saja, kecil saja, which is involved in calcium ion homeostasis saja. Dia hanya melibatkan calcium ion di dalam proses homeostasis. Okay, dia release from the parathyroid gland. Alright. Next kita ada pancreas, stomach. Yang ni perut lah. Jauh di mata, dekat di hati. Jawapannya ialah stomach, perut. Perut ni paling dekat di hati. Kalau jauh di mata, dekat di hati, you cakap ada boyfriend juga siapa, tu salah lah. Alright, stomach, okay, gallbladder, common bile duct, pancreatic duct, duodenum. So this one is kita punya badan manusia sebelah dalam. Dekat bahagian perut you, abdomen you, dalam you akan nampak yang ni. Okay, pancreas. So pancreas tu dekat sini. Jauh di mata, dekat di hati, sini. Perut. Then we have pancreas. Large gland located in abdominal cavity just inferior and posterior of the stomach.
Okey, yang ini ialah gland yang paling besar dalam badan manusia, pankreas. Okey, dia ada dia ada alpha cell dan beta cell. So alpha cell ni dia produce hormon glucagon. Okey, beta cell dia produce hormon insulin. Okey, kalau you ada penyakit apa tu nama? Kencing manis. So kan orang kata oh dia ni kencing manis jadi dia kena masukkan insulin. Kencing manis mungkin disebabkan dia hypo atau hyper, terkurang, hyper terlebih. Kalau terkurang kena inject semula insulin untuk stabilize dia punya condition dalaman. And then we have adrenal gland. Adrenal gland ni dekat area you punya pancreas tadi. Okay, the pair roughly triangular gland found immediately superior to the kidney. Superior dekat atas kidney. Okay. So dia ada glucocorticoids. Okay, dia ada mineralocorticoids and androgen such as testosterone, product low level in the adrenal cortex. So adrenal cortex produce many cortical hormone. So untuk adrenal gland ada 3 hormon yang dihasilkan yang dikelaskan sebagai glucocorticoid, mineralocorticoids dan juga androgen. Okay, so yang ni gambar aja ada kalau you tengok. Kalau ni you tengok dekat hati ayam tak nampak sangat. Yang ni you nampak dia kidney kan, tapi sometimes yang ni kalau kita tengok dekat hati ayam yang orang belah. Dia pernah tengok lah dekat pasar tu dia orang belah ada beberapa layer dia macam kita punya kidney tapi lain sikit lah. You boleh nampak ada satu benda macam selaput, tu kita panggil adrenal gland lah. The adrenal medulla produce the hormone epinephrine and norepinephrine under stimulation by the sympathetic division of the autonomic nervous system. Okay, yang ni dia kaitan dengan chapter tu, sympathetic ataupun autonomi. Okay, bagi adrenal gland juga, dia juga menghasilkan, kan kita belajar dekat dalam parasympathetic dengan sympathetic yang fight or flight, dia akan trigger you punya hormon adrenaline kan. Okay, so both of the hormone have to increase the flow of blood to the brain and muscle to improve the fight or flight response to stress. Kalau you dalam keadaan emergency, so adrenal gland ni dia akan produce lebih banyak adrenaline supaya adrenaline ni tadi dia mula merangsang pengaliran darah dalam badan berjalan laju dan juga menyebabkan muscle you akan jadi lebih aktif. Okay, untuk selamatkan diri. Okay, seterusnya kita ada gonad. Gonad, ovary and testis. Gonad ialah ovaries in female, testis in male are responsible for produce sex hormone of the body. Okay. Yang tu hormon testis lah tu kot. Okay, testis. The testis are pair of ellipsoid organ found in the subcortex of male that produce the androgen testosterone in males after the start of puberty. Okay, yang ni Madam tak nak tunjuk gambar lah. Semua orang boleh nak tahu kan testis ni apa. Okay, dia location dia dekat mana, scrotum tu apa, okay. So testis dia akan menghasilkan androgen testosterone. Okay, testosterone ni affect many part of the body lah. Kalau kita ada hormon testosterone yang ideal, maksudnya penghasilan ataupun bilangan masa bone, sex organ and hair follicles you perfect. Tapi kalau kekurangan nanti you akan nampak sikit. Kalau you kekurangan hormon testosterone ni mungkin masa you jadi kendor. Janganlah you cakap oh orang tu dia kurus kering je lelaki tu, maksudnya hormon testosterone dia tak function teruk Taklah, jangan you cakap abang Sador tu testosterone dia bagus. Tidak, sebab sometimes orang yang kurus tidak bermaksud dia mengalami masalah hormon testosterone. Mungkin orang kurus macam kita cakap tadi mungkin dia ada masalah thyroid ke sebab metabolik badan dia tak stable. Okay, hormon ni akan menghasilkan growth and increase of strength of the bones and muscle. Okay, during puberty, testosterone control the growth and development of sex organ and body hair of muscles including pubic, chest and facial hair. So basically lelaki ni dia adalah benda-benda ni. Maksud Madam yang ada tu apa, dia ada chest, dia ada facial hair semua, jambang semua tu, itu semua ialah
terhasil akibat daripada hormon testosteron. Dan jangan cakap okey, lelaki yang muka jambu yang tak ada langsung jambang dia tak ada hormon ni. Tidak. Mungkin itu disebabkan satu lagi faktor yang kita kena ambil kira ialah genetik. Okey, ada setengah orang genetik dia tidak ada jambang di muka, tiada bulu roma di tangan dan di kaki. Okey, ada setengah genetik dia ada semua benda tu. Yang tu kita kena tengok kepada DNA pula. Okey. So untuk ovari, ovaries dia hasilkan dua jenis hormon, progesterone dengan estrogen. Progesterone most effective female during ovulation and pregnancy. Kalau macam tadi Medan kata, kalau kita tengok dekat bahagian hypothalamus di bahagian depan ada 6 jenis hormon kan, ada LSH dengan LH untuk melihat kesuburan. So bagi perempuan dia tengok juga benda tu, and extra hormon yang doktor akan diagnose ialah progesterone. Kandungan progesterone dalam badan perempuan berapa kandungannya? Adakah dia dalam jumlah normal berkaitan sesuai dengan umur pada waktu ujian kesuburan itu dilakukan? Masa tu dia akan detect lah perempuan ni subur ataupun tidak. Okay, progesterone most active in female during ovulation pregnancy, maintain appropriate condition in the human body to support developing of fetus. Sebab untuk menghasilkan ataupun untuk protect baby yang ada dalam kandungan, hormon progesterone ni memainkan peranan yang sangat besar lah. Okay, untuk developing, sebab progesterone dia akan menyalurkan apa-apa saja yang diperlukan oleh baby melalui hormon dan juga uterus yang ada pada baby lah. Okay, female estrogen pula, group of related hormone that function as a primary female sex hormone. This release estrogen during puberty trigger development of female secondary sex characteristic, uterine development, okay, breast development, growth of pubic hair. Estrogen also trigger increased growth of bone during adolescence and lead to adult height and proportion. Okay, semua yang terjadi pada manusia melibatkan pembesaran, growth, development, semuanya berkaitan dengan hormon. Okay. Ni tadilah yang dia cakap tadi, pituitary kan, dekat bahagian ada 6 tadi, FSH dengan LH, oxytocin dengan prolactin. Okay, 2 minute revision. Kita try. Nombor 1 apa? Tak ada orang dah. Pineal gland. Okay, nombor 8. Lelaki tak ada lah. Testis. No, laju. Okay, nombor 6. Pancreas. Pancreas. Nombor 5. Adrenal. Alright. Nombor 7. Ovary. Okay, nombor 2. Pituitary. Pituitary. Nombor 4. Thyroid gland. Apa? Apa gland? Halo. Tiba-tiba ada nombor 4. Dalam slide tak ada pun Madam tadi nombor 4. Okay. Nombor 3 apa? Thyroid. Tu bunyi apa, muzik apa tu? Menarik je tu. Okay, so selain daripada ke-7 atau ke-8 hormon tadi, ada hormon producing organ. Kita ada lagi a few hormon yang ada. Okay, kira yang tadi tu major. Yang 8 ketul tadi tu yang major sekali, yang paling familiar dengan manusia. Selain daripada tu kita ada artery of the heart, okay, kita ada arterial natriuretic peptide, okay, gastrointestinal tract, okay, yang ni dekat usus, kidney. Kalau dekat buah pinggang dia produce erythropoietin, kalau dekat kulit dia produce cholecalciferol, adipose tissue dia produce leptin, dekat skeletal tissue, okay, dia produce osteocalcin, dekat thymus
Dia produce thymopoietin dan thymofactor on thymosin. Yang ini ada hormon ni boleh ingat at least ingat 5 daripada apa yang disenaraikan tu dah okey dah. Okay, hormone producing organ kita ada arterial, GI tract. GI tract ni tadilah gastrointestinal. Yang ni melibatkan intestine. Bahasa Melayu apa intestine? Usus. Usus kita sama ada besar ataupun kecil. Digestive system Kita ada kidney, buah pinggang, kulit, adipose tissue, osteoblast in skeletal tissue dan thymus. Okay. Endocrine system versus nervous system. Apa yang kita boleh nampak endocrine dengan nervous system? Apa kaitan, apa yang you boleh relatekan ataupun apa pro and cons dia? Right. The endocrine system work alongside of nervous system to form the control system of the body. Nervous system provide very fast, narrowly targeted system to turn on specific gland and muscle throughout the body. The endocrine system, on the other hand, is much slower acting but has widespread, long-lasting and powerful effect. Fokus dekat sebelah kanan gambar raja. Yang berwarna pink ataupun berwarna magenta ni, yang ini ialah endocrine system. Yang berwarna biru ni sebelah kanan ni pula ada gambar neuron, yang ini ialah nerve system. So, apa yang kita nampak, hormone released by endocrine gland. Neurotransmitter are released by nerve cell. Hormone travel through the blood to act on distant target cell. Neuron transmitter travel across the synapse to act on nearby cell. Okay, ni targeted cell, yang ni nearby, neighbor. The effect of hormone can be slower to be but longer, long lasting. Effect bagi hormon dia produce slow lah. Tapi lama dia punya masa show time dia tu sangat panjang. Okay, effect on neurotransmitter can be fast to act but shorter lasting. Yang ni sekejap je lah contoh. Contoh macam kita tengok yang arc tu kan, tangan kena panas, you angkat tangan, you semua action yang kita buat, masa you tertarik dan terlekat kepada benda panas tu semua sekejap je, dia takkan lama. Ada orang backbone 5 minit je. Sometimes dia boleh mengambil masa sehingga setengah jam, paling lama. Ada orang yang kena tangan panas, dia punya efek dia tu tunggu setengah jam baru dia terfikir untuk angkat tangan. Tak ada kan? Okay, itu maksudnya. Hormone are part of the endocrine system. Neurotransmitter are part of nervous system. Okay? So itu semua orang boleh ingat lah. Ni hormone properties. Apa dia properties untuk hormon? Hormon mesti dihasilkan di gland. Dia tak boleh tak hasilkan kat gland. Okay? Hormone travel through the body. Hormone only affect target cell. Hormone specify explain how each hormone can have specific effect. Hormone specific hormone for specific effect. Okay? Macam contoh, untuk oksitoksin hanya berada di thalamus di bahagian belakang. Okay, dia hanya untuk ibu yang mengandung, spesifik, dia tidak ada multiple effect. Ada. Oksitosin untuk ibu yang nak bersalin saja, contraction dan nak menyusukan baby. Dia tak ada pergi kepada bapa yang mengandung. Okay, many hormone produced by endocrine system classified as trophic hormone. Trophic hormone provide pathway of control hormone production as well as way for gland. So specific hormone and specific receptor. Hormone and receptor fit together like a lock and key. Okay? Yang ini hormone and receptor. How dia punya relationship, how close they are, hormone and receptor. Kalau you ada hormone tak ada receptor, takkan ada apa-apa stimulation yang ada pada badan manusia. Tak boleh ada salah satu, wajib ada dua-dua. Okay? Ni hormone yang warna purple ni. Okay, secreting cell dia yang ini, the targeted cell dia nearby. Okay? So macam ni lah secretion dia. Control of hormone secretion, feedback control of hormone production. Yang ni you boleh baca simple example dia. Ni boleh baca sendirilah. Itu saja. Okay, ada tak soalan?
Apa yang you rasa macam madam yang ni terlalu tough? Memang tough sikit endocrine. Sebab apa you rasa tough? Sebab dia punya term-term yang digunakan dia. Nama-nama je berbelit-belit lidah nak sebut. Tapi basically dia sebenarnya direct to the point je. Dia cuma bagi tahu dekat gland ni dia menghasilkan hormon ni. Hormon ni fungsi dia untuk apa? Macam tu saja. Itu kalau you nak buat short note. Okay, soalan lain? Tidur kah? Faham ke tak? Faham. Sangat faham? On camera, madam nak tengok seorang-seorang. Tadi pagi tak sempat. Bab 3 dah habis lah madam. Dah habis dah. Bab 3 Ini dah je habis. Ya betul Intan. Hari ini bab 3 ini sahaja endocrine system. Dia melibatkan major hormon ataupun major gland yang ada 8 tadi dan juga any others hormon yang ada dalam jadual tu. So boleh pilih mana-mana 5 untuk you ingatlah dalam jadual tu. Apa lagi nak tanya madam? Tanya. Tak ada orang Ni tak ada student ni nak tanya. Hello? Okay, madam. Hello. Intan okey ke Intan? Halo. Hanan okey Hanan? Hanan setiap kali online mana tengok baju tu je. Okey je. Haikal? Kalau you tak faham, ada certain part tak faham, tanya je dekat dalam grup tu, no worry, madam akan try untuk jawab untuk bagi you faham. Sometimes madam ada idea untuk buat sedikit analogi yang semua orang boleh relatekan dengan kita punya kehidupan seharian. Sometimes human system ni dia straightforward. Straightforward tu maksudnya dia terlalu banyak sangat dia orang punya scientific term, yang tu macam susah sikit untuk madam create any ad hoc punya analogy. Okay, nanti lepas ni madam hantar tutorial dalam grup, nanti buat ya. Okay, madam. Okay. Alright, okay. So, madam rasa tu saja untuk hari ni. Okay, nanti kita jumpa hari Ahad. Sebab minggu depan KKTM Redang terlibat dengan audit. So, might be madam busy dengan audit ataupun kalau madam tak busy, madam boleh buat apa-apa pun nanti madam akan inform macam biasalah dalam grup, okay? Madam. Baik madam. Okay, baik madam. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you madam.